minta supaya UMNO ini janganlah menjadi budaya yes man yang keterlaluan. Of course disiplin saya setuju, kita kena taat kepada parti, kita kena hormat kepimpinan, tak ada masalah. Tetapi janganlah sampai kita menjadi penjilat yang paling tegar dalam dunia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wanakam, lamaste, ni hao, dajia hao. Hari ini guys adalah hari Rabu, 1 Februari 2023 merupakan Hari Wilayah Persekutuan. Selamat Hari Wilayah Federal Territory Day 2023. Okey guys, hari ini adalah Hari Wilayah. As far as I'm concerned, Agriculture and Food Security Minister, Saudara Muhammad Sabu, headed the list of 164 recipients of awards, honours, and medals in conjunction with the 2023 Federal Territory Day celebration today. Okay, the Parti Amanah Negara Presiden Saudara Muhammad Sabu headed the list of seven recipients who will conferred the darjah kebesaran Seri Mahkota Wilayah, SMW, Seri Mahkota Wilayah, which carries the title Datuk Seri. Okay, kudus to Datuk Seri Haji Muhammad Sabu, kudus to you. Okay, tapi apa yang ingin saya sampaikan ataupun share ataupun kongsi pada hari ini adalah masih berkenaan dengan bekas calon ahli Parlimen Sungai Buloh, iaitu calon kawasan saya, terutamanya di Sarjana Utama Sungai Buloh, iaitu Khairi Jamaluddin. Okey. Bekas Ketua Pemuda UMNO dan juga Timbalan Ketua UMNO Rembau, Khairi Jamaluddin telah dipecat. Semua kita tahu bahawa beliau telah dipecat dari UMNO pada malam 27 Januari ataupun malam 28. Saya tak pasti yang mana satu. Kalau malam 28 bulan Januari bermaksud 2 hari lepas lah. 2 hari lepas dia telah dipecat. Okey, saya ada melihat temu ramah beliau dengan Astro Awani semalam berkenaan dengan hala tuju, direction, so that he can decide what the best way forward would be. Okay? Ramai lagi ahli-ahli UMNO yang lain dipecat dan digantung, termasuklah Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On, Tan Sri Noh Omar, Syahri Hamdan dan beberapa lagi mereka yang kerananya tidak sehaluan dengan kehendak parti. Okay? From the bottom of my heart, saya bukanlah fanatik kepada KJ, Khairi Jamaluddin, tapi saya ada sedikit chemistry relationship. Ada chemistry relationship dengan KJ kerana saya banyak mengikuti ceramah-ceramah beliau di sekitar Sungai Buloh pada PRU 15 yang lalu. So banyak saya bertanya kepada beliau tentang hala tuju beliau dan jawapan yang beliau berikan sangat menterujakan saya, membuatkan saya teruja. So, saya nampak hala tuju dia untuk membangunkan kawasan Sungai Buloh ni. That's made me very impressed. Okay, from my observation, for him to contest the UMNO president post in the upcoming party election, this year totally has been buried. Telah berkubur, telah berkubur. He stay hope, but however, he stay hope to become Prime Minister one day. Okay, right now, he has not sure how that will happen. But he know that being a politician is not a linear path. There are many paths people go down before they reach there. He said that he does still want to lead the country one day. How he will get there, he still does not know. But he wants to ensure that the decision he makes in the next few months are based on our vision of our country, which he is happy and comfortable with. Okay, asked about his criteria for joining a political party, Khairi replied the party has to be aligned with his own vision for the country. It must be a comfortable fit
and the chemistry must be there. That's what Khairi said. Okay? When people ask about his chummy relationship with PKR Deputy President Rafizi Ramli, and also PKR wife President Nurul Izzah Anwar, Khairi said he will listen to everyone who wants to meet with him. Okay. I am in no rush to decide. I will be open with whoever wants to meet with me. Itu Khairi kata ya. So beliau juga mengakui menerima banyak tawaran, bukan sahaja daripada parti politik, malah daripada akademik, perniagaan dan juga korporat. Okey, setakat yang saya tahulah, as far as I'm concerned, as far as I know, beliau ditawarkan jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak JDT, Johor Darul Takzim, CEO JDT. Okey, serta penasihat beliau di Johor juga. Okey, ada juga saya dengar yang beliau mendapat offer dari Parti Bersatu dan juga Parti Keadilan Rakyat. Daripada PKR pun saya ada dengar juga dia mendapat offer ya. Cuma tak pasti pilihannya yang mana satu. Okey, yang pasti beliau mesti ada chemistry relationship dengan jawatan baru itu ya. Mesti ada chemistry relationship. Ada juga saya dengar dia mendapat offer jawatan penyampai radio di Hot FM ya. Ini pun saya dengar ada dengar dia punya jawatan, offer jawatan menyampai radio di stesen Hot FM. Okey, sebelum saya undurkan diri, saya nak minta izin ihsan dari Astro Awani untuk saya ulang siar ya. Temu ramah beliau dengan Astro Awani semalam. Okey, let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfikri Yusof. Ini adalah Agenda Awani. Secara langsung kami bawakan dari studio kami di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kita bercerita mengenai kesetiaan. Kita bercerita mengenai rasa terusir. Dan kita bercerita mengenai masa depan. Saya hari ini, malam ini cukup besar hati bersama dengan saudara Khairi Jamaluddin yang kini merupakan Presiden Persatuan Lumba Basikal Negeri Sembilan. Tapi kita tidak bercerita mengenai sukan pada malam ini. Sudah pasti kita bercerita mengenai kapasiti beliau sebagai seorang bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang dipecat dari Parti Melayu itu pada minggu lepas. Saudara Khairi, kalau dilihat, adakah ini sesuatu yang tidak diduga dipecat daripada parti? Anda bercerita pasal kesetiaan, tapi apabila ini dilihat daripada rentak dan juga pencak silat apabila menjadi calon di Sungai Buloh, tidakkah strategi berkempen dan sebagainya memungkinkan apa yang terjadi pada hari ini? Terima kasih Zul. Saya berpendapat bahawa pemecatan saya daripada UMNO ini tidak ada asas yang kukuh. Pertamanya, ia tidak melalui proses yang adil. Semua pemecatan yang telah pun dilaksanakan baru-baru ini, termasuklah penggantungan, dilaksanakan tanpa diberikan notis, tidak ada surat tunjuk sebab, tidak dijemput untuk menghadap lembaga disiplin dan memberi keterangan tentang tuduhan-tuduhan kelanggaran disiplin, dan tidak ada rumusan yang dibuat oleh lembaga disiplin. Terus masuk ke majlis tertinggi tanpa diberitahu kepada kami dan terus dibuang ataupun digantung. Jadi apa yang dikatakan sebab dan asas-asas pemecatan saya hanya tahu daripada media. Saya pun tak tahu macam mana nak jawab sebab sehingga hari ini tidak ada hitam putih apakah butiran kesalahan saya melanggar disiplin parti. Tapi sekiranya proses ini dilalui, adakah ia dapat mengubah apa-apa kalau dalam segmen itu dalam UMNO dan juga cara UMNO itu distruktur dan sebagainya? Saya rasa dalam mana-mana organisasi, dia mesti berpegang kepada keadilan, natural justice. Dalam organisasi korporat, dalam organisasi politik, hatta dalam mana-mana organisasi, kalau ada tindakan tata tertib, kalau ada kelanggaran disiplin, dia mesti melalui proses di mana individu yang telah dituduh ada hak
untuk memberi jawapan. Itu basic. Di mahkamah kita diberi peluang untuk membela diri. Di sini tak ada. Jadi saya tak kisah sangatlah sama ada outcome ni sama ataupun tidak. Tetapi maksudnya di sini UMNO sudah ketepikan proses dia, due process dia yang sekian lama kita mengamalkan dalam parti UMNO untuk menunjukkan bahawa kita parti yang open, parti yang adil dan parti yang pegang kepada natural justice. Tapi kalau mengikut apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Mazlan pada hari ini, beliau mengatakan bahawa pihak RRS sendiri mengatakan bahawa apa yang dilakukan adalah berdasarkan usul dan sebagainya, notion itu tidak menyalahi sebarang undang-undang contohnya. Kalau lihat kepada usul yang diletakkan dalam pilihan PAU yang lepas. Itu dua perkara yang berbeza. Satu adalah pemecatan dan penggantungan ahli-ahli saya, Nohoma, Hisham, Syahril dan sebagainya. Yang kedua adalah usul yang saya rasa juga menjadi pertikaian ni. Sebab saya yang kata usul ini perlu ditewaskan. Usul ini apa dia? Usul tu adalah usul antara lain untuk memastikan bahawa jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Dan saya telah kempen supaya peruntukan itu digugurkan daripada usul. Sebab saya kata rasional saya adalah, asas saya adalah kita dah tinggal 26 kursi. Ini adalah pilihan raya yang paling buruk dalam sejarah parti UMNO. Dan saya tidak ada apa-apa personal terhadap Datuk Seri Zahid. Saya masih lagi anggap beliau sebagai sahabat. Tetapi saya cuma minta supaya adakan pertandingan. Kembalikan hak memilih itu kepada perwakilan di bawah. Perwakilan di bahagian, bukan perwakilan di PWTC. 160,000 lebih perwakilan daripada cawangan-cawangan yang nak tentukan. Dan kita tengok siapa yang dapat mandat. Sebab takkanlah selepas kita mengalami kekalahan yang paling teruk dalam sejarah kita, kita takut nak kembalikan hak memilih kepada ahli kita. Ramai yang mengatakan bahawa bila saudara KJ dipecat dari UMNO, ramai letakkan tweet kat situ, lawan. Anda melawan daripada anda dicalonkan di Sungai Buloh, malah daripada 2018 sekalipun. Tapi pada hari ini, lawan itu ke arah mana? Dalam UMNO contohnya. Adakah anda masih lagi merasakan bahawa anda perlu lakukan sesuatu untuk UMNO ataupun kepada kerjaya seorang Khairi Jamaluddin? Kalau tanya saya, Zul, malam ini, you parti mana? Saya akan jawab, saya masih anggap diri saya sebagai orang UMNO. Sebab saya tidak tinggalkan UMNO. Saya tak lompat ke mana-mana parti lain. Saya dipecat. Saya dibuang daripada rumah saya. Rumah saya yang saya berkhidmat selama 23 tahun. Just overnight, dalam satu mesyuarat tanpa dipanggil, saya dipecat dan dibuang begitu saja. Jadi saya masih lagi sayang pada UMNO. Dan ini wadah saya. Tapi sekarang ni saya tidak ada pilihan kerana saya dicampak keluar. Dan saya harap bahawa rakan-rakan yang masih ada di dalam UMNO boleh membawa perubahan tersebut. Saya tak pasti saya nak pergi ke mana selepas ini sebab baru berlaku beberapa hari. Dan saya tak pasti sama ada saya nak bercuti seketika daripada politik ataupun saya nak cari wadah yang baru. Tetapi yang penting saya harap bahawa usaha untuk memurnikan semula UMNO diteruskan. Walaupun tak dapat bertanding presiden, timbalan presiden dan sebagainya, tetapi saya harap masih ada yang dapat dalam pemilihan yang akan datang ni, ketua pemuda, ketua wanita, naib-naib presiden dan sebagainya, mereka yang betul-betul nak melihat UMNO ini dipulihkan. Kenapa masih sayangkan lagi UMNO? Dan pertama sekali, 23 tahun lepas, kenapa memilih UMNO? Kerana ramai yang katakan Khairi Jamaluddin ni tak macam UMNO. Orang UMNO adakah betul-betul boleh mendukung seorang Khairi Jamaluddin? Kerana ada yang kawan-kawan saya kata, kalau KJ ada kekuatan sendiri, apabila dia melawan dalam UMNO, sudah pasti dia didukung oleh akar umbi. Di manakah akar umbi yang backup KJ apabila anda diusir dari rumah UMNO itu? Kenapa tidak uji kekuatan akar umbi dalam pemilihan parti? Kenapa ditutup? Keputusan yang dibuat bukan keputusan dibuat oleh akar umbi. Keputusan itu dibuat oleh perwakilan di PWTC, iaitu top management daripada bahagian-bahagian, ketua bahagian timbalan, ketua bahagian naib, ketua bahagian dan seterusnya. Saya punya point adalah kita uji betul-betul. Kita uji kelayakan kita untuk menjadi pemimpin UMNO di peringkat akar umbi, di bahagian, iaitu perwakilan daripada cawangan. Masa saya lawan Datuk Seri Zahid pada tahun 2018, walaupun saya dapat hanya 60 lebih bahagian, beliau dapat mungkin 90 ataupun 100 lebih, itu adalah angka yang besar. Dia tak dapat
clean sweep. Dan kalau kita tengok undi popular, saya dengan Datuk Seri Zahid tak jauh beza. Dia 36,000 ke apa benda ke, saya 32,000. Jadi nak kata saya tidak ada saya tidak ada pengaruh di peringkat akar umbi, tak betul juga. Jadi poin saya senang yang saya akan ulangi pada malam ini adalah bila dah mengalami kekalahan yang paling teruk dalam sejarah parti, seharusnya kita buka untuk perwakilan memilih. Itu saja. Dan anda yakin anda ada kualiti yang terbaik yang diperlukan oleh UMNO pada hari ini? Dan ada perubahan dalam UMNO itu? Bukan saya seorang, ya. Saya dah sebut dalam satu interview semalam bahawa saya sendiri telah buat keputusan kali ini tidak bertanding presiden. Ya, tetapi ada yang lain yang nak bertanding presiden, yang saya juga telah minta supaya bertanding presiden. Tetapi segala-gala perancangan tersebut untuk memberi pilihan kepada ahli UMNO demi masa depan parti. Sekarang ini segala-galanya hancur. Ketika berkempen, saya mengambil apa yang saudara katakan di kempen di Sungai Buloh. Saya dan rakan lain mahu kembalikan UMNO sebagai wadah Melayu yang mulia, bersih, berubah dan memiliki pemimpin bagus dan mampu diberi kepercayaan seperti suatu ketika dahulu. Adakah harapan itu masih lagi disandarkan kepada ahli-ahli UMNO yang lain di dalam UMNO pada hari ini? Ya, benar, sekarang di luar UMNO. Tetapi apabila melihat di dalam UMNO itu, adakah masih lagi ada harapan itu? Saya harap begitu. Cuma saya kurang optimis sekarang ni dengan apa yang telah berlaku. Dengan apa yang disebutkan sebagai pembuangan ataupun pembersihan ataupun purge yang besar-besaran ini. Saya risau bahawa suara-suara reformis dalam UMNO sama ada telah pun digantung ataupun dibuang. Ataupun kalau tinggal masih ada suara-suara reformis ini, mereka terlalu takut. Untuk Kenapa takut tu? Yalah, dia tengok nasib kalau terlalu lantang sama dengan KJ lah, kena buang. Jadi saya tak berapa optimis sekarang ini, tetapi saya masih lagi menaruh harapan bahawa mungkin di peringkat pemuda, di peringkat bahagian, di peringkat cawangan akan ada mereka yang sependapat dengan saya dapat jawatan dan slowly bawa perubahan. Saya nampak pemulihan kepercayaan rakyat kepada UMNO ini akan mengambil masa yang lama. Bukan tempoh 3, 4, 5 tahun, tetapi mungkin lebih daripada itu. Tapi negara ini perlukan UMNO pada pandangan saudara KJ, dan ahli politik perlukan UMNO untuk membentuk kerajaan kerana suka tidak suka dari segi fakta dan juga sejarahnya daripada dahulu sehingga yang terjadi pada tahun lepas, setiap seorang yang mahu menjadi Perdana Menteri memerlukan UMNO itu, sama ada beliau datang dari UMNO atau tidak datang daripada UMNO. Justru bagi saudara KJ sendiri, bagaimana melihat bahawa mahu tidak mahu dalam konteks landscape politik Malaysia, UMNO itu perlu ada dan juga perlu kuat dan juga perlu berada pada paksi yang sepatutnya untuk orang Melayu. UMNO adalah wadah untuk orang Melayu yang mempertahankan hak dan juga masa depan orang Melayu. Tetapi kalau kita melihat hari ini dari segi bilangan kerusi parlimen, UMNO adalah pilihan nombor 3. Ada pilihan lain. PAS nombor 1, Bersatu nombor 2, UMNO nombor 3. UMNO ni kira masih lagi relevan sebab kita melengkapi PH untuk menjadikan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Tapi tak tentunya pilihan raya yang akan datang kita masih lagi diperlukan. Katalah UMNO 26 sekarang ni, pilihan raya akan datang tinggal 15. Itu memang trajectory kita, itu menurun. Siapa nak pandang kita? Saya rasa kalau kita tidak bangkit daripada tidur sekarang, itu alamat kita nanti. Kita berbalik kepada dalam konteks politik Melayu dan juga pengundi-pengundi Melayu khususnya. 2018 itu satu pengajaran yang diberikan oleh pengundi. UMNO juga mengatakan bahawa kita dah berubah, kita melakukan sesuatu. Di debatasi pemilihan, nampak ada hasilnya di situ. Namun 2022 menyaksikan bahawa orang Melayu merasakan bahawa hukuman itu tidak cukup untuk UMNO. Apa yang perlu dilakukan lagi? Kerana satu ketika dahulu, orang Melayu dimomokkan bahawa tanpa UMNO, Melayu itu tidak akan dibela. Adakah itu masih lagi ada pada hari ini dan juga bagaimana UMNO menggalas tanggungjawab itu untuk mengembalikan kepercayaan? Malangnya orang Melayu sudah move on daripada UMNO. Dia tidak menganggap bahawa dengan tanpa ada UMNO, isu bangsa dan agama tidak dibela. Mereka dah cari wadah-wadah yang lain yang boleh memperjuangkan isu tersebut.
Dan sebab itulah saya balik kepada poin asal saya, iaitu seharusnya UMNO buka untuk pertandingan. Dapatkan presiden yang ada mandat. Kalau yang menang tu Zahid lah. Ya, tetapi kena ada mandat. Sebab tanpa mandat daripada ahli, macam mana kita nak explain kepada rakyat, terutamanya orang Melayu, bahawa ini perubahan yang kita nak bawa. Sedangkan orang Melayu sekarang ni kata, alah, you pun tak berani nak ada pemilihan untuk presiden dan timbalan presiden, tak berani nak bawa perubahan, tak berani nak bagi hak kepada ahli untuk memilih pemimpin. Apa perubahan yang you cakap? Tapi Khairy Jamaluddin tak merajuk dengan UMNO. Saya tak merajuk dengan UMNO sebab itu parti saya, ya. Saya faham kawan-kawan dalam majlis tinggi ada yang mempertahankan saya, malah keluar laporan bahawa suara majoriti dalam majlis tinggi yang bersuara pada malam hari Jumaat, semua tidak, yang suara lah, majoriti bukan semua, majoriti tidak setuju dengan pemecatan saya. Tetapi itu prerogatif presiden lah. Dan bagaimana selepas ini? Tawaran banyak ni. Semalam kata minggu ni penuh. Temu janji, ramai nak berjumpa daripada parti pelbagai arah, daripada NGO dan sebagainya. Tapi apa penilaian dilakukan oleh saudara KJ? You ada branding sendiri. Adakah anda mengakui bahawa anda ada branding anda sendiri yang diperlukan oleh negara ni? Saya tak pastilah saya ada branding ke tidak. Saya adalah sedikit pengalaman dalam politik, itu saja. Cuma ada kawan-kawan daripada parti-parti lain yang ajak saya untuk berjumpa. Ada yang menawarkan sesuatu. Ada yang cakap tunggu dulu, lepas tu kita tengok sama ada keserasian ke tidak. Dan saya sebagai orang politik dan sebagai sahabat, saya pergilah. Saya jumpa. Siapa nak jumpa, saya jumpa. Sebab saya nak tahu apa juga perancangan mereka. Sebab kalau rumah saya sendiri dah halau saya keluar, kena usir, dan ada orang yang memberi tempat kepada saya, mestilah saya nak pertimbangkan sama ada tempat yang diberi itu selesa untuk saya dan selesa untuk dia. Saya tak nak pergi tempat yang saya rasa tak selesa. Parti ni jemput saya tapi saya rasa ideologi parti ni sangat-sangat berbeza daripada... Apa yang dipentingkan kalau dalam membuat pertimbangan itu? Ada sama ada ideologi atau ideologi, keserasian, chemistry, penerimaan daripada saya, penerimaan daripada mereka, kepercayaan, kena ada trust. Sebab bila nak masuk rumah baru ni, kita tak boleh sergah masuk saja. Ya, kalau dalam rumah tu, dalam keluarga tu mesti ada ramai ahli-ahli keluarga. Kalau seorang yang jemput kita masuk, wa ima ketua keluarga pun, mesti ahli-ahli keluarga yang lain ada kesangsian kepada kita. Jadi kita kena tengok semua perkara tersebut sebelum kita buat keputusan. Dan yang pastinya untuk membuat rumah baru itu bagaimana? Adakah masih sebab ini perbualan makcik-makcik dalam WhatsApp group dan sebagainya. Saya kena bawa persoalan mereka. Macam mana you tahu dia orang makcik? Sebab dia kan kawan saya makcik sebenarnya. Jadi itu benar-benar. Mereka akan tanya, KJ nak buat apa lagi lepas ni? Nak buat parti baru ke? Berbanyak lagi parti yang perlu ada dalam politik di negara ni. Ya. Adakah membuat ataupun membina rumah baru politik itu satu perkara yang dipertimbangkan? Segala kemungkinan terbentang luas untuk difikirkan. Jadi nak masuk rumah yang sedia ada pun kita pertimbangkan, nak bina rumah baru pun kita pertimbangkan, tidak masuk mana-mana rumah pun kita pertimbangkan. Sebab saya rasalah secara peribadi keputusan yang bakal saya buat adalah sangat penting. Saya tak pernah memilih parti lain selain daripada UMNO. Dan saya harap saya tak ada dalam keadaan yang sama selepas ini. Sebab saya bukan jenis katak yang lompat daripada satu. Ini my true love dah usir saya keluar selepas 23 tahun. Dan keputusan yang bakal saya buat ni satu keputusan yang berat. Dan saya tak boleh buat overnight. Ada yang kata cepat masuklah sebab kita nak buat persiapan untuk pilihan raya negeri dan sebagainya. Tapi saya kata takkan saya nak cepat buat atas sebab itu saja. Sebab saya nak masuk ni adalah long term commitment. Bukan saya masuk untuk pilihan raya negeri saja. Jadi saya kena fikir betul-betul secara mendalam apakah ideologi dia, apakah halu tuju dia, sama ada macam saya katalah ada chemistry, ada keserasian, and then I decide. Maybe tak ada siapa. Dan adakah ini waktu paling susah untuk karier politik? Kerana ada yang mengatakan bahawa Khairy Jamaluddin 23 tahun lepas masuk politik dengan ada sedikit kapet merah. Ini persepsi.
betul tak betul anda boleh justifikasikannya, Ya. tetapi dalam konteks seorang Khairi Jamaluddin yang berdiri sendiri, yang memilih hala tuju dan juga masa depannya sendiri, hari ini adakah hari yang paling susah untuk Ramai yang tanya saya soalan ini dan saya jawab mungkin kalau ada pun adalah sikit kapet merah tersebut, tapi saya pun datang daripada cawangan, saya tidak terus ke atas, saya bina di bahagian, lepas tu saya pergi Exco Pemuda, naik Ketua Pemuda. Dan kita kena ingat masa saya menang Ketua Pemuda, Datuk Seri Najib dia tak lantik saya jadi menteri. Dia suruh saya duduk di luar. Konsisten ayat ni. Dia suruh saya duduk di tempat budak-budak nakal. Okey, you tak boleh jadi menteri. You stay out. So 5 tahun saya stay out. Lepas tu jadi menteri, kalah, keluar, jatuh. Tak jadi menteri lagi. Lepas tu jadi menteri semula. Lepas tu kalah semula. So, politics saya not like this. Dia up and down, turun naik. Jadi bagi saya, bila Zul tanya adakah ini keadaan yang paling teruk, saya tak pasti sebab saya dah biasa dengan sepak terjang politik ni. Dan saya tak fikir bahawa dalam politik ni kerjayanya segala-galanya adalah smooth plain sailing. No. Tidak. Dalam aspek lain, saya mungkin keluar sedikit daripada perbincangan kita pasal UMNO. Kita bercerita pasal politik secara keseluruhannya. Kita menggalakkan partisipasi anak-anak muda seawal 18 tahun dan itu mencipta satu fenomena dalam pilihan raya umum yang lepas. Satu perkara. Tapi dalam masa yang sama, pemahaman literasi politik anak-anak muda dan juga orang pengundi secara keseluruhannya sudah jauh lebih ke hadapan. Ini saya akui dengan perbincangan kita sepanjang tempoh kita memilih Perdana Menteri dan juga kerajaan pada bulan November lalu, kita sudah memahami diskusi-diskusi itu jauh ke hadapan dan kematangan mereka itu juga cukup berbeza. Justru sekiranya anda buat keputusan pada hari ini, what kind of politician you nak diketengahkan ataupun nak gambarkan untuk memberikan harapan, untuk memberikan satu rangsangan minat mereka terhadap politik, minat mereka terhadap takbir urus dan sebagainya? Saya rasa yang pertama adalah untuk bertemu mereka di gelanggang mereka. Meet them on their own terms. Maksud saya di sini, bila keputusan pilihan raya yang lepas keluar, ramai yang salahkan. Contoh, pengundi-pengundi baru. Oh, kenapa dia buat keputusan macam ni? Kenapa dia sokong parti ni dan sebagainya? You tak boleh salahkan pengundi. Kenapa you tak engage mereka? Kenapa you tak ada program untuk mendekati mereka, memahami apa yang mereka mahu dan juga membuat kempen untuk memenangi hati mereka? Jadi bagi saya, kita tak boleh talk down kepada pengundi. Kita tak boleh kata, oh ini you buat keputusan yang silap. You tak tahu, you baru saja, you tak ada civic education dan sebagainya. Itu menghina. Bila kita dah bagi hak kepada orang, kita kena jumpa mereka di gelanggang mereka sendiri. Dan kita kena meyakinkan mereka. Jadi saya nampak, sebab saya pun tengok keputusan di Sungai Buloh. Walaupun saya dapat sebahagian besar daripada orang muda, tapi saya tengok berpecah. PH dapat, PN pun dapat, saya pun dapat, mungkin itu sebab saya kalah. Dan juga di kawasan-kawasan lain, orang muda ke satu parti saja. PH, ke satu parti saja, PN. So kita kena ada satu budaya politik yang lebih kepada reaching out, lebih kepada engagement, lebih kepada kita cuba bertemu dengan mereka di wavelength mereka dan don't talk down them. Dan bagaimana nak bertemu tu? Kalau apa tawaran yang anda boleh lakukan? Kerana ada yang ramai kata antara frasa ayat yang selalu dikatakan oleh pengundi-pengundi, baik yang setua ayah saya 75 tahun sehinggalah kanak saudara saya 18 tahun, mereka katakan kita nak orang-orang baru. YBKJ, dahulunya YBKJ, mungkin tidak semudah dahulu. Tetapi generasi pemimpin-pemimpin itu yang sangat diperlukan di Malaysia. Lupakan warna parti dan sebagainya. Bagaimana anda mengetuai ada satu generasi kepimpinan dalam leadership di Malaysia ini secara keseluruhannya? Kita kena bentang luas pentas politik untuk semua pihak. Sekarang ini pentas ataupun politik ini bukanlah ruang untuk golongan elitis saja. Golongan macam saya, macam orang yang dah biasa dalam politik, kita kena buka. Dan saya juga suka tengok dalam sekarang ni parlimen, dalam kerajaan, ramai orang muda yang selama ni mungkin tak ada pengalaman politik, aktivis contoh, yang sekarang ni in parlimen, dah jadi ahli parlimen dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang bagus. Dan kalau sekiranya saya buat pilihan untuk memilih wadah mana, saya nak pilih wadah yang menganggap politik ini sebagai satu ruang di mana siapa saja, tak kira latar belakang, tak kira datang daripada keluarga mana, tak kira sama ada dia ada political experience, pengalaman politik ke tidak, boleh mengambil bahagian dengan syarat dia punya niat adalah untuk membantu rakyat.
Dan adakah itu mudah untuk dilakukan pada hari ini? Saya rasa ya, sebab kalau dulu halangan ataupun barriers to entry, halangan untuk masuk politik adalah tinggi. Kena kenal orang, kena ada kabel, kena whatever, ya. Tetapi sekarang ini dengan banyak pilihan, banyak parti, dengan media sosial, tak payah keluar duit untuk buat poster, banner, banting ataupun billboard, boleh. Jadi kita melihat sekarang ini adalah barriers to entry ataupun halangan untuk masuk politik itu sudah menurun. Ini adalah masa untuk orang yang betul-betul berkobar-kobar untuk buat perubahan untuk datang. Dan maybe itu yang saya nak tap into. Saya nak cuba dapatkan semangat itu untuk bersama dengan saya. Dan itu tidak dapat dilakukan dalam UMNO. Waimah ketika anda menjadi ketua pemuda, anda memegang jawatan. Ya, kita telah cuba, tapi UMNO dilihat sebagai terlalu old school. Dan Tapi anda dalam sistem itu. ya, saya telah cuba. Saya telah cuba dan kita tidak beberapa berjaya. Jadi sekarang ini mungkin hikmah daripada pemecatan saya adalah saya bebas daripada pentas yang agak terhad itu untuk melakukan gerakan yang lebih terbuka dalam politik ini. Ramai yang melihat kepada, saya memetik kepada saudara KJ menyebut dalam satu syarahan di Singapura baru-baru ini, ketika itu masih lagi mengatakan bahawa kalau saya menjadi Presiden UMNO, saya akan mengatakan bahawa untuk menjamin kestabilan kerajaan dan juga politik pada hari ini, UMNO akan terus menyokong kerajaan perpaduan. Itu kalau menjadi Presiden UMNO. Tapi sekarang ini jambatan itu sudah musnah. Seperti mana yang disebutkan, jambatan itu sudah musnah. Ya. Bagaimana sebenarnya untuk masih lagi kita bergelut dalam kancah politik, kita boleh lawan, tapi kestabilan politik itu masih lagi ada secara keseluruhannya. Bukan sahaja dalam dalam konteks kerajaan perpaduan, satu lagi dalam konteks politik secara keseluruhannya. Kerana persepsi kata itu cukup dominan dan juga mencengkam. Yang pertamanya saya rasa kelulusan undang-undang anti lompat parti ini membantu. Jadi kalau ada perubahan pun dia mesti perubahan secara total. Satu parti on and block dia pindah sokongan. Dia tak boleh beli satu tak boleh lagi dah. Jadi kita melihat bahawa itu akan membantu kestabilan politik. Yang kedua adalah saya ingin melihat kita bagi peluang kepada kerajaan yang sedia ada. Itu tidak bermaksud bahawa saya pilih untuk join kerajaan itu. Pandai takut ikut. Ya. Mungkin saya pilih parti yang lain. Tetapi apa yang sudut pandangan saya, Zul, sudut pandangan saya sebagai bekas Menteri Kesihatan, saya bekerja siang malam bertengkus lumus selama 2 tahun nak keluarkan negara ni daripada COVID. Takkanlah saya nak melihat negara kita ni jatuh ataupun negara kita ni dibelenggu dengan ketidakstabilan politik. Saya yang bekerja kuat dengan menteri-menteri yang sebelum ini untuk kembalikan kestabilan politik keluar daripada COVID. Lepas tu kita buat hal lagi, negara kita ni kembali kepada krisis politik. Saya rasa itu bukan yang kita nak melihat. Jadi bila Datuk Seri Anwar dah dipilih sebagai PM, tahniah, congratulations, dan perlu diberi peluang untuk mentadbir negara ini. Itu tidak bermaksud bahawa saya ke sana ataupun saya ke sini. Itu keputusan lain. Tapi yang penting adalah kita nak melihat kestabilan politik itu. Sebab tahun ini sangat penting. Geopolitical, masalah geopolitik, masalah ekonomi dunia dan sebagainya, tak payah kita sebutlah. Tapi itu menuntut kestabilan politik di Malaysia. Basic. Tapi realitinya juga pertentangan politik sangat menarik. Kerana lagi 6 bulan ada PRN. Nak rebut kuasa takkan dah tak nak cerita pasal politik. Dan itu sudah kita ada PRN. Tetapi apa yang saya nak tekankan adalah janganlah sampai PRN itu mencetuskan satu gangguan kepada kerajaan persekutuan. PRN lah. Kalau berlaku pertukaran di Selangor, di Negeri Sembilan, contoh, kalau berlaku pertukaran di Kedah ataupun Terengganu, itu state. Dan kita kena biasakan diri dengan political contestation ataupun persaingan politik yang tidak menjejaskan apa keputusan yang telah dibuat. Keputusan yang telah dibuat adalah kerajaan perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar. That one maintain. Tetapi negeri kita mestilah ada kematangan untuk buat pemilihan di negeri. Dan itu tidak menjejaskan kestabilan federal government. Dan bagaimana itu diuji dalam hari-hari dan juga masa yang mendatang. Kerana sukar untuk seorang ahli politik ataupun seorang yang berjawatan menteri contohnya untuk memisahkan garis halus antara buat kerja untuk rakyat dan juga buat kerja untuk parti dan juga berpolitik. Dan rakyat kebanyakan, kalau rakyat marah yang biasa, akan mensamaertikan semuanya. Mungkin satu gesaan supaya ini adalah masa yang sukar juga, masih lagi tidak berlalu lagi badai itu. Jadi bagaimana sebenarnya ahli politik, walaupun anda diusir, tetapi tekad dan iltizam itu untuk memastikan ada perbezaan antara keduanya. Saya rasa untuk
memastikan bahawa kerajaan accountable itu soal lain. Maksudnya menjadi pembangkang yang bermaruah. Tanya soalan yang tajam di parlimen, bawa isu rakyat di pentas yang lebih besar. Itu adalah kerja pembangkang yang perlu diteruskan. Apa yang kita tak nak melihat adalah Yes, man. satu yes man dan satu kemelut. Kemelut yang boleh menjatuhkan kerajaan, kemelut yang boleh membawa kepada ketidakstabilan politik. Persaingan politik is natural dan teruskan. Teruskan. Saya nak melihat di parlimen perbahasan yang paling hebat sekali. Yang bukan perbahasan yang sorry to say lah, bodoh, perbahasan yang menggunakan perkataan-perkataan yang kesat, tapi perbahasan yang bawa isu rakyat dengan bijak, dengan research, dengan penyelidikan yang telah pun dibuat demi kebaikan rakyat. Itu yang kita nak melihat. Jadi jangan kita anggap bahawa kestabilan politik tak boleh nak jadi pembangkang, tak boleh nak tanya soalan, tak boleh kritik kerajaan. No. Itu adalah sebahagian daripada demokrasi. Tapi janganlah sampai menjejaskan kestabilan dengan pertukaran apa benda semua yang kita tengok sebelum ini. Dalam satu temu bual radio semalam, anda menyatakan bahawa anda masih mahu lagi menjadi Perdana Menteri. Itu saya rasa cita-cita yang perlu jujur oleh seorang ahli politik. Setiap ahli politik perlu menyatakan bahawa mereka nak jadi Perdana Menteri. Di Malaysia seolah-olah ada stigma bahawa nak jadi Perdana Menteri itu macam seolah-olah berdosa untuk mengakuinya. Tapi seorang Khairy Jamaluddin mengatakan bahawa masih lagi mahu. Bukan berdosa dia kalau sebut dia ada sasaran yang besar di badan kita. Tapi anda konsisten untuk mengatakan bahawa mahu jadi Perdana Menteri. Tapi mahu menjadi Perdana Menteri dalam episod pada hari ini, anda mahu beri jalan mudah dengan menyertai parti yang lain contohnya, ataupun apa jalan yang anda lakukan untuk memastikan bahawa masih lagi dapat aim goal untuk jadi Perdana Menteri itu? Satu. Dan bagaimana episod kali ini memberi satu pengajaran ataupun situasi yang mendewasakan perjalanan politik anda, kerana seperti anda katakan bahawa dahulu menang Ketua Pemuda tidak dilantik menjadi menteri, tetapi ada perubahan persepsi di kalangan orang-orang Melayu dan ataupun rakyat sendiri terhadap seorang Khairy Jamaluddin. Tapi hari ini apa yang mengajarnya untuk ke Putrajaya itu? Saya ialah cita-cita untuk diberi peluang satu hari nanti untuk menerajui kerajaan, untuk mendapat tempat menjadi Perdana Menteri itu ada. Dan bukan saya seorang, saya rasa ramai. Cuma saya yang sebut. Dia tak cakap dia. Dia tak cakap, saya yang cakap. Tetapi itu tidak menjadi perkiraan saya untuk the next move. Saya tak akan fikir kalau masuk parti ni lebih senang aku jadi Perdana Menteri ataupun ni. Saya balik kepada perkiraan tadi. Saya nak pilih pilihan yang mana saya rasa serasi. Saya rasa comfortable. Saya rasa selesa dengan pilihan tersebut dan mereka rasa selesa dengan saya. Saya tak nak masuk ke tempat yang mana kita ada syak wasangka antara satu sama lain. Sebab ialah saya dah melalui segala-galanya. Takkanlah saya nak pergi bergaduh dengan orang di rumah lain pula. Jadi itu adalah cita-cita jangka masa panjang. Yang penting adalah saya nak membantu. Kalau ada tempat dan kalau ada keserasian, saya nak bersama untuk melihat apa peluang yang ada untuk kebaikan rakyat. Apa yang menjadi pengajaran yang mendewasakan saya pada kali ini adalah dalam politik ini mesti bersedia untuk apa saja kemungkinan. Ada orang yang tanya saya, were you prepared? Adakah bersedia untuk menerima nasib 3 bulan yang lepas anda seorang menteri kesihatan. Tapi sekarang ni Presiden Persatuan Lumba Basikal Negeri Sembilan hari ini. Ada juga jawatan. Dan saya kata ini politik. Kalau kita tidak berani untuk menerima apa saja kemungkinan, jangan masuk politik. Tapi saya tertarik nak cerita pasal cita-cita nak jadi Perdana Menteri itu. Mahu menjadi Perdana Menteri sudah pasti ada visi untuk negara. Dan dalam konteks negara kita pada hari ini, kita sudah melalui satu episod politik sudah pasti dalam masa 5 tahun. Dan kematangan politik itu datang juga sekali bersama dengan rakyat. Kita nak jadi masa depan negara ini bagaimana? Mungkin malam ini di agenda awal ni boleh kongsikan sikit. Ya, angan-angan itu percuma. Tetapi kalau nak jadi Perdana Menteri sudah pasti dia datang dengan visi. Apa yang kita nak perlu capai sebagai sebuah negara bangsa akhirnya? Kerana kita boleh bercerita pasal politik daripada pagi sampai ke malam, cerita pasal figura-figura politik dalam kepimpinan parti contohnya. Tapi akhirnya untuk sebuah negara, bagi anda, bagaimana kita melihat visi yang perlu dibawa sebenarnya?
Kita mesti hargai dan meraihkan maruah setiap seorang daripada rakyat kita. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita lihat kepada sistem kita pada hari ini, sistem ekonomi, sistem politik dan sebagainya, ia telah melahirkan jurang yang terlalu besar. Dan ini yang menjadi kebimbangan saya siang malam. Bila saya Menteri Kesihatan, saya tengok kalau tidak ada pendapatan yang tinggi, terpaksa pergi ke klinik kesihatan. Dapat rawatan yang bagus sebab doktor kita di KKM terbaik, tetapi kena tunggu lama. Katalah dia pesakit kanser, tak boleh nak tunggu lama untuk jumpa spesialis, terpaksa keluarkan duit nak pergi ke hospital swasta. Jadi sistem kita mungkin tidak bermula 10 tahun yang lepas, mungkin 30-40 tahun yang lepas. Terlalu banyak mewujudkan jurang yang terlalu besar. Dan saya tidak sebut bahawa kita mesti jadi negara komunis, semua dapat benda yang sama, tidak. Tetapi bagi saya, bila jurang itu terlalu besar, kita tidak menghargai dan meraihkan maruah setiap daripada rakyat kita. Kalau miskin, kalau pendapat marhain, kalau pendapatan rendah, nasib you lah. Dan tidak ada pertolongan selain daripada bantuan one-off dan sebagainya. Saya nak melihat bagaimana kita dapat meraihkan dan menjaga maruah setiap rakyat kita. Yang mereka ini ada hak kepada pendidikan yang terbaik. Mereka ada hak kepada kesihatan yang terbaik. Mereka, gaji mereka, pendapatan mereka tidaklah terlalu besar jurang antara orang yang kerja biasa dalam syarikat dengan CEO. Jurangnya sampai berpuluh-puluh kali ganda. Saya rasa itu tidak adil. Dan saya rasa kita akan dapat melahirkan negara yang lebih cemerlang bila kita raihkan dan menjaga maruah setiap seorang daripada rakyat kita. Itu angan-angan dan juga cita dan juga niat sebagai nak jadi Perdana Menteri. Tapi untuk menuju ke arah itu, berapa lama masanya yang diperlukan sebenarnya? Itu Allah adalah sebaik-baik perancang. Kita ada plan, 5-year plan, 10-year plan, kita nak pergi ke mana, last kalah semua. Jadi kita hanya dapat usahakan. Ya, saya tak nak kata 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sebab kalau kita tengok kepada kerjaya politik Perdana Menteri kita, ada yang dapat naik cepat, ada yang dapat naik kena tunggu 25 tahun, ada yang naik 2 kali, ada yang naik tanpa dia sangka dia boleh naik. So, ini semua di tangan Allah. Kerana ramai yang memberikan analogi bahawa setiap Perdana Menteri yang dilantik itu dipecat dari UMNO, seolah-olah itu satu kriteria yang diperlukan untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam masa yang sama juga, Saudara KJ, waktu-waktu dalam 2-3 minggu yang mendatang ini, apa yang paling dirindui sebenarnya? Apa yang tidak dapat, yang terlepas sepanjang anda bergelar ahli politik, sepanjang anda bergelar seorang menteri, masa bersama keluarga, ataupun apa yang ditebus, apa yang ingin dilakukan dalam masa sehari dua, setiap minit dan setiap masa? Saya ingin mengambil masa sedikit untuk memikirkan langkah yang seterusnya. Saya tak nak terburu-buru. Macam saya sebutkan tadi, saya diusir keluar daripada rumah. Dan sekarang ini saya tercari-cari rumah yang baru. Dan saya rasa ini bukan keputusan yang mudah yang boleh saya buat. Saya kena betul-betul cari dalam diri saya apakah pilihan yang saya rasa saya boleh terima sebagai seorang manusia. Yang bila saya tidur malam, saya dapat tidur lena. Saya tak nak buat pilihan, lepas tu saya mempersoalkan dan mempertikaikan pilihan yang saya telah buat. Sebab dalam politik ini biasanya kita penuh dengan kompromi. Tetapi kalau kita compromise ataupun melakukan kompromi yang terlalu besar terhadap nilai dan pendirian kita sendiri, kita tidak akan selesa. Dan ini masa untuk saya buat keputusan yang saya rasa betul-betul saya sendiri selesa. Dan harapan untuk rakan-rakan ataupun mereka yang masih lagi berada di rumah yang telah diusir itu? Harapan saya adalah, ya, walaupun Presiden dan Timbalan Presiden tak dapat dipertandingkan, saya harap mereka terus membawa suara reformis. Minta supaya perubahan secara besar-besaran dibuat, minta supaya tempat ataupun muka-muka baru diberikan tempat, minta supaya UMNO ini janganlah menjadi budaya yes man yang keterlaluan. Of course disiplin saya setuju, kita kena taat kepada parti, kita kena hormat kepimpinan, tak ada masalah. Tetapi janganlah sampai kita menjadi penjilat yang paling tegar dalam dunia lah. Itu saudara KJ yang kata kan. Tapi dalam masa yang sama, lawan itu tahap mana untuk terus melawan, ataupun apakah
yelah, of course lah, kalau nak berlawan takkan kita nak share pada malam ni. Tapi apakah cara lawan siapa ni? lawan yang dikatakan lawan itu semuanya untuk mempertahankan hak dan sebagainya, sejauh mana akan diteruskan, ataupun kerana anda mengatakan bahawa anda tidak akan merayu kepada hukuman Saya yang tidak dilakukan, akan merayu. tapi dalam masa sama apa lagi rasa cinta tu, lawannya bagaimana? Saya tak akan merayu, saya cuma dapat membantu rakan-rakan dalam UMNO yang masih lagi dalam UMNO, yang masih lagi pilih untuk berjuang dalam UMNO, yang sependapat dengan saya, yang adalah pemikiran yang terbuka sedikit, yang tidaklah menjilat segala-galanya, supaya mereka dapat tempat dalam parti. Ya, sebab kalau kita semua pembodek sahaja, parti ini tidak akan diterima oleh orang Melayu. Dalam masa yang sama, ada yang mengharapkan khidmat, ada yang mengharapkan juga kepakaran dan juga pengalaman di mana akan dicurahkan perkara itu, kerana ada kalanya tanpa organisasi ini lebih mudah untuk ditawarkan, untuk dikongsikan pengalaman itu, baik di segala platform di media sosial ataupun di forum-forum dan sebagainya. Adakah ini satu tiket kebebasan untuk bercakap apa sahaja dan juga berkongsikan apa sahaja? Tak adalah sampai saya ni tiada batas lagi. Sebab saya ada kawan. Ada kawan dalam UMNO, ada kawan dalam PAS, ada kawan dalam PKR. Menjadi seorang ejen bebas, free agent ni bukan lesen untuk saya menghentam semua pihak. Saya pun ada kawan juga. Takkan kita nak jadi manusia yang gila, yang menyalak kepada semua orang. Saya rasa itu bukan saya. Dan sebenarnya saya telah terima bukan saja tawaran politik, tetapi banyak lagi tawaran akademik, menjadi fellow di luar negara, menjadi fellow untuk universiti di Malaysia, menjadi ahli lembaga pengarah kepada syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa. So, dan saya terima tawaran daripada Kebun Duli Tengku Mahkota Johor. So semua ni saya sedang pertimbangkan, sebab kalau sekiranya saya tidak buat pilihan, saya buat pilihan untuk tidak melompat kembali kepada politik segera serta-merta, mungkin saya nak ambil peluang ini untuk membina pengalaman dalam bidang-bidang lain, dan mungkin satu hari nanti saya boleh buat keputusan untuk kembali ke dalam politik. Suatu hari nanti tu harapnya di platform ini boleh dikongsikan apa yang bakal dilakukan. Harap itu jadi janji. Terima kasih saudara Khairi.